Polis menahan 13 pelajar tingkatan 4 sebuah sekolah menengah kebangsaan di Langkawi bagi membantu siasatan berhubung kes seorang pelajar lelaki dipukul beberapa pelajar lain. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Syariman Asyari dalam kenyataannya berkata 12 pelajar ditahan pada 12.30 tengah hari tadi, manakala seorang lagi ditahan jam 3 petang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Natasha binti Azlan bernombor matrik A189758. Okey, daripada video yang kita telah lihat tadi, di situ kita dapat lihat salah satu kes buli yang telah terjadi di dalam kalangan pelajar sekolah. Kes buli sekarang semakin meronceng, sama ada daripada peringkat sekolah rendah maupun peringkat sekolah menengah. Baiklah, berikut merupakan latar belakang kajian. Okey, buli merujuk kepada perbuatan mengasari orang yang lemah dengan tujuan ataupun maksud untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Ini secara tidak langsung menjadikan mereka-mereka ini yang lemah mematuhi ataupun menghormati mereka yang kuat. Tingkah laku agresif sama ada dalam bentuk fizikal ataupun psikologikal yang dilakukan secara berulang kali ke atas mangsa bertujuan untuk mendatangkan perasaan tidak selesa, tidak aman, tidak tenteram dan juga tidak harmoni. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan juga Pustaka, buli ini bermaksud perbuatan mendera ataupun mempermainkan seseorang supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana baru. Ia juga membawa makna mempermainkan orang lemah dengan tujuan untuk menggertak dan juga menakutkan mereka. Di sini kita dapat lihat permasalahan kajian di mana beberapa kes buli yang telah terjadi di dalam negara kita di dalam kalangan pelajar sekolah. Yang paling kira viral yang pernah berlaku ialah Zulfarhan, pelajar UPNM yang telah meninggal dunia akibat daripada penderaan buli oleh rakan seperjuangannya di UPNM. Daripada kes Zulfarhan ini, kita dapat lihat bahawa kes buli ini sangat berbahaya kerana boleh mengakibatkan kematian. Untuk pelaku-pelaku bagi kes buli ini, mereka akan boleh dikenakan kes bunuh yang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan Akta 574 yang membawa hukuman gantung sampai mati, manakala kes percubaan membunuh mengikut Seksyen 307 Kanun Sama membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun. Kita dapat lihat ia sangat suatu kes yang berbahaya yang boleh mungkin terjadi kepada orang yang kita kenali. Saya Cik Puan Intan Safinas, nombor bateri A189977 seterusnya akan menerangkan tentang punca-punca yang menyebabkan isu buli tersebut berlaku. Perlakuan buli merupakan tindak laku yang kompleks. Kanak-kanak tidak dilahirkan sebagai pembuli. Tingkah laku buli juga tidak diajar secara langsung kepada kanak-kanak. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi sesebuah kanak-kanak untuk membuli. Faktor-faktor ini termasuklah faktor biologi dan perangai, pengaruh keluarga, rakan dan juga persekitaran. Masalah dari rumah. Latar belakang keluarga memainkan peranan yang penting dalam membentuk perlakuan buli. Ibu bapa yang sering bertelagah cenderung untuk mempunyai kanak-kanak yang mempunyai risiko untuk menjadi lebih agresif. Kanak-kanak yang kurang mendapat kasih sayang, didikan yang sempurna dan pengukuhan positif lazimnya akan menjadi pembuli. Mereka akan menjadi kanak-kanak yang bersikap pemarah dan lebih agresif berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya. Buli untuk balas dendam. Kanak-kanak yang sering menjadi mangsa buli lazimnya akan menunjukkan ciri-ciri tingkah laku dalaman seperti bersikap pasif, sensitif, pendiam, lemah dan tidak akan bertindak balas sekiranya diserang atau diganggu. Secara umumnya, kanak-kanak ini kurang berkeyakinan. Tindakan mereka membuli adalah bertujuan untuk membalas dendam. Pembuli-pembuli ini juga cenderung untuk menganggap bahawa dirinya sentiasa terancam dan dalam bahaya. Mereka akan bertindak menyerang sebelum diserang sebagai justifikasi dan sokongan terhadap tingkah laku agresif yang telah dilakukan. Tekanan rakan sebaya. Dalam kebanyakan situasi buli, tekanan rakan sebaya akan mendorong pelajar terpengaruh untuk mengikut tingkah laku rakan mereka yang suka membuli. Sebagai contoh,
Muhammad Afiq Kushairi bin Baharudin, seorang pelajar tingkatan 1 di sebuah sekolah agama di Padang Tengku, Kuala Lipis, Pahang, cedera selepas dibelasah oleh sekumpulan pelajar senior di sekolah tersebut. Pelajar berkenaan telah mengalami kecederaan parah dan berkemungkinan akan lumpuh kerana kecederaan yang dialami berkait rapat dengan saraf tunjang. Ironinya, kumpulan pelajar yang membelasah Muhammad Afiq disebabkan terpengaruh oleh rakan sebaya atau sekadar untuk berseronok-seronok tanpa memikirkan risiko yang bakal diterima kelak. Persekitaran dan budaya sekolah turut mempengaruhi interaksi, aktiviti dan tingkah laku pelajar di sekolah. Pengurusan serta pengawasan disiplin sekolah yang lemah akan mengakibatkan wujudnya tingkah laku buli di sekolah. Keadaan kelas yang sesak serta kekurangan guru di sekolah akan menyebabkan pelajar tidak dapat diselia dan dikawal dan akhirnya akan menjadi penyumbang kepada berlakunya tingkah laku buli di kalangan pelajar di sekolah. Seterusnya, undang-undang dan proses penyelesaian kes buli di Malaysia. Surat Keliling Ikhtisas Bilangan 8 tahun 2010 garis panduan mencegah dan menangani isu perbuatan buli di kalangan murid di sekolah. Pengetua dan guru besar dibenarkan menghukum pelaku buli seperti memberikan amaran keras, diikuti aku janji yang ditandatangani oleh pelaku buli untuk tidak mengulangi kelakuan buli di sekolah. Seksyen 39 Kanun Kesiksaan, sekiranya berlaku buli yang mendatangkan kecederaan fizikal yang serius atau menyebabkan kematian, pelaku boleh diambil tindakan undang-undang oleh mangsa atau waris. Pelaku buli boleh didakwa di bawah kanun jenayah jika menyebabkan kecederaan fizikal. Seksyen 320 Kanun Kesiksaan pula memperuntukkan sekiranya kelakuan buli mendatangkan kecederaan fizikal yang serius atau menyebabkan kematian, pelaku boleh diambil tindakan undang-undang oleh mangsa atau waris. Pelaku buli boleh didakwa di bawah kanun jenayah jika menyebabkan kecederaan fizikal. Seksyen 300 Kanun Kesiksaan pula memperuntukkan pelaku buli boleh didakwa di bawah kanun jenayah jika menyebabkan kecederaan fizikal atau kecederaan parah terhadap mangsa mahupun sehingga membawa kepada kematian. Di bawah Seksyen 90 Akta Kanak-Kanak 2001, sementara pelaku buli ialah kanak-kanak mengikut definisi Akta Kanak-Kanak 2001. Proses tata cara jenayah serta hukuman terhadap mereka termaktub dalam Akta Kanak-Kanak 2001 dan kes akan didengar dan ditentukan oleh Mahkamah Khas Kanak-Kanak. Dalam Seksyen 90 Akta Kanak-Kanak 2001, Mahkamah boleh memberi amaran melepaskan kanak-kanak yang bersalah dengan bond kelakuan baik, memerintahkan kanak-kanak yang bersalah membayar denda, memerintahkan kanak-kanak yang bersalah dihantar ke sekolah Henry Geni atau memerintahkan sebat terhadap kanak-kanak lelaki tidak melebihi 10 kali. Bagi Seksyen 173, 178, 179, 180, 181, 182, 182A Akta Kanun Tata Cara Jenayah, sekiranya bukti yang sedia ada tidak cukup untuk mensabitkan pelaku buli dan kecederaan yang dihadapi mangsa atau kematian seperti yang didakwa, pelaku akan dibebaskan daripada pertuduhan dan tidak boleh disabitkan dengan jenayah yang didakwa. Seterusnya, kesan-kesan gejala kes buli di kalangan remaja sekolah. Buli boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti buli fizikal, buli emosi, buli lisan atau buli cyber. Kesan gejala buli di kalangan remaja sekolah memberikan impak negatif seperti gangguan keselamatan. Sebagai contohnya, kes buli dalam masyarakat boleh mengganggu keselamatan dan ketenteraman awam. Ini boleh mengakibatkan konflik sosial dan kebencian antara individu atau kumpulan. Seterusnya, menghalang perpaduan. Budaya buli boleh menghalang keterangkuman sosial dan menghargai perbezaan dalam masyarakat, menyebabkan perpisahan dan perpecahan. Imej negara. Sekiranya sesebuah negara yang tidak dapat menangani isu buli secara berkesan mungkin menghadapi imej negatif di peringkat antarabangsa yang boleh menjejaskan hubungan diplomatik, pelaburan dan pelancongan. Dan ini boleh memberikan kesan yang buruk kepada hasil ataupun pendapatan negara. Trauma. Inilah kesan buruk dari sudut emosi bagi mangsa-mangsa yang dibuli. Bahkan dilaporkan beberapa kes yang menceritakan mangsa buli rasa takut untuk kembali ke sekolah. Bahkan terdapat sebuah kes buli di Kelantan. Seorang mangsa buli di salah sebuah sekolah berasa trauma ekoran diugat oleh pelajar-pelajar yang membulinya agar merahsiakan kejadian tersebut. Seterusnya, kesan fizikal. Kesan-kesan fizikal ini melibatkan kecederaan anggota tubuh mangsa buli.
Terdapat kesan yang bersifat kekal dan ada juga yang bersifat sementara. Seorang mangsa buli di Kedah mengalami pendarahan usus dan buah pinggang disebabkan dipukul bertubi-tubi oleh sekumpulan pelajar senior di sekolahnya. Yang terbaru, seorang pelajar tingkatan 2 dilaporkan menerima 8 jahitan di bibir akibat dibelasah dengan menggunakan kasut secara beramai-ramai. Pihak doktor pula menyatakan bahawa mangsa berisiko untuk mengalami kecacatan kekal. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aina Rabiha dan saya akan membentangkan tentang cara-cara mengatasi kes buli di kalangan remaja sekolah, dan sebagai pembentang terakhir, saya akan menyatakan sedikit kesimpulan dari pembentangan ini. Buli merupakan suatu kegiatan yang dipandang serius oleh masyarakat dan negara. Buli boleh datang dalam bentuk fizikal, verbal dan juga emosi. Kegiatan ini juga boleh mendatangkan impak negatif terhadap mangsa buli sama ada dari segi psikologi, emosi atau fizikal. Oleh itu, kita boleh mengatasi kes buli ini melalui penguatkuasaan undang-undang dan memupuk ajaran teras agama Islam dalam diri remaja. Dari segi undang-undang, ada beberapa peruntukan undang-undang di bawah beberapa seksyen seperti Akta Seksyen 323 dan Akta Seksyen 324 jika melibatkan kecederaan. Jika menjadikan aib, seseorang itu boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Kerajaan juga boleh mengadakan kesedaran dan ceramah untuk menyediakan masyarakat, khususnya remaja, tentang keburukan membuli. Pihak kementerian juga boleh bekerjasama dengan pihak polis untuk menangani masalah ini. Oleh itu, remaja akan lebih gerun dan takut untuk membuli jika pihak berkuasa terlibat. Dari segi agama pula, kita boleh memupuk jiwa mengasihi sesama insan kerana ia amat digalakkan dalam Islam. Selain itu, kita boleh mencampur adukkan senior dan junior bersama supaya dapat meraihkan sedikit perbezaan. Kesimpulannya, undang-undang adalah penting dalam melindungi mangsa buli dan mencegah tindakan buli di kalangan remaja sekolah. Remaja juga perlu sedar dan dididik dengan baik agar masalah buli ini tidak berleluasa. Dari segi agama pula, agama mengajar nilai-nilai yang menghormati martabat manusia, mengutuk kezaliman dan mendorong kebaikan dan kasih sayang. Oleh itu, buli biasanya dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan agama. Sekian, terima kasih.